Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ramai kanak-kanak sembuh dari kanser dapat menjalani kehidupan yang panjang, bahagia, sihat dan produktif. Sifat berganding bahu dan bekerjasama dengan penuh iltizam kunci kejayaan dalam melaksanakan aktiviti pengimarahan masjid. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapih. Kementerian Kesihatan memaklumkan 210 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 85.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.4%. Kementerian Hal Ehwal Agama meneruskan lagi malam munajat secara maya dengan penyertaan orang ramai dan para jemaah dari 90 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat di seluruh negara. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Acara diserikan dengan tazkirah bertajuk Contohi Sifat Malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira 400,000 kanak-kanak di seluruh dunia didiagnos dengan penyakit kanser. Pada tahun 2018, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melancarkan The Global Initiative for Childhood Cancer bermatlamat meningkatkan kadar kelangsungan hidup di kalangan kanak-kanak yang mengidap kanser kepada sekurang-kurangnya 60% menjelang tahun 2030 serta mengurangkan penderitaan dan meningkat kualiti kehidupan mereka. Menteri Kesihatan berucap demikian semasa Hari Kesedaran Kanser dan Thalassemia Yayasan Kanser Kanak-Kanak YASKA. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, lebih dari 8 dalam 10 orang kanak-kanak sembuh daripada kanser jika mereka mendapatkan rawatan awal dan penjagaan yang terbaik. Ramai kanak-kanak yang sembuh dari kanser dapat menjalani kehidupan yang panjang, bahagia, sihat dan produktif. Kadar kematian disebabkan kanser pada tempoh yang sama telah menurun daripada 31.25% kepada 27%. Manakala penyakit thalassemia pula adalah penyakit genetik sel darah merah yang menyebabkan tubuh kekurangan sel darah hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh badan. Alhamdulillah, rawatan bagi kanak-kanak yang menghidap kanser dan thalassemia telah berkembang maju secara signifikan dan telah membawa kepada peningkatan kadar kelangsungan hidup ataupun survival rate. Sumbangan derma dari Borneo Insider Guide BIG Magazine kepada YASKA juga disempurnakan, yang mana BIG Magazine adalah sebagai tabung dalam mengumpulkan dana bagi membantu childhood cancer di sepanjang Hari Kanser Sedunia yang mana telah diadakan pada Februari yang lalu. Bulan Kesedaran Kanser Kanak-Kanak yang diadakan pada setiap bulan September bertujuan untuk meningkatkan lagi sokongan orang ramai mengumpul dana dan memberi kesedaran mengenai kanser di kalangan kanak-kanak. Juga diadakan pagi tadi pelbagai aktiviti antaranya pendermaan darah, kuis dan pameran mengenai kanser yang mana telah direncanakan sepanjang hari ini ianya diadakan.
Ketua Kampung bertanggungjawab menerajui perpaduan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat dalam sebuah kampung serta penggerak kepada pembaharuan. Ikuti bahan beritanya yang dimuatkan Berita Dalam Negeri seketika nanti. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pagi tadi mengadakan sembahyang sunat hajat berjemaah khusus bagi para pelajar yang mengikuti kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan PIP bagi daerah Brunei Darmawara dan daerah Temburong yang akan menduduki peperiksaan awam pada akhir tahun ini. Majlis berlangsung di Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Haliwal Dalam Negeri, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Pada tahun ini, 488 pelajar mengikuti kelas tuition PIP di 8 buah pusat di seluruh negara, terdiri dari 206 pelajar yang akan menduduki penilaian sekolah rendah, 131 pelajar akan menduduki peperiksaan BJCE O-Level dan 190 pelajar akan menduduki peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah agama. Sementara itu, sembahyang sunat hajat berjemaah khusus bagi para pelajar dari daerah Belait dan daerah Tutong pula diadakan di Masjid Zainab Lumut. Hadir Datuk Seri Paduka Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Peningkatan jumlah ahli jawatankuasa AJK Takmir Masjid Kampung Masin yang dilantik merupakan satu pencapaian baru. Dengan kepelbagaian latar belakang, pengalaman serta gabungan para belia dan beliawanis, AJK Takmir Masjid Kampung Masin diharap akan cemerlang dalam menyediakan program atau aktiviti bagi menghidupkan dan mengimarahkan masjid dengan tujuan menyerlahkan syiar Islam dengan lebih berkesan. Harapan tersebut disuarakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Haliwal Agama semasa majlis penyampaian sijil penghargaan AJK Takmir Masjid Kampung Masin sesi 2019-2021 dan surat lantikan AJK Takmir Masjid Kampung Masin sesi 2022-2025. Melalui jawatankuasa takmir yang baru ini, kita penuh berharap agar institusi masjid agar lebih berkesan sebagai ejen menyatukan masyarakat, berfungsi dalam membentuk kerohanian jamaah, peningkatan kecintaan kepada Al-Quran dengan lebih tinggi dan lebih mendalam, dan serta dalam keilmuan, dan sebagai pusat rujukan dan khidmat kepada masyarakat insya-Allah. Ingatlah bahawa sifat berganding bahu dan bekerjasama dengan penuh komitmen dan iltizam sebenarnya adalah kunci kejayaan dalam melaksanakan apa jua bentuk aktiviti ke arah pengimarahan masjid insya-Allah. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan dan surat lantikan AJK Takmir Masjid Kampung Masin dan perasmian projek amal memperkasa masyarakat Kampung Masin. Pada majlis ini, seramai 17 orang ketua keluarga yang telah dikenal pasti menerima sumbangan menerusi projek amal berkenaan. Projek amal merupakan kerjasama antara AJK Takmir Masjid Kampung Masin dan ASEAN Commissioner on Women for Brunei Darussalam yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan seperti ibu tunggal, anak-anak yatim dan orang kurang upaya. Pemegang jawatan Ketua Kampung adalah sebagai ketua dan pemimpin masyarakat di akar umbi penduduk-penduduk di kampungnya. Seorang ketua kampung bertanggungjawab menerajui perpaduan, keharmonian, kemakmuran dan kesejahteraan hidup bermasyarakat di sesebuah kampung
serta penggerak kepada pembaharuan, pembangunan dan perkembangan sosio-ekonomi masyarakat kampung. Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara menyatakan demikian pada majlis pengundian dan pemilihan calon bagi jawatan Ketua Kampung Pekalan Batu pagi tadi. Calon tunggal Awang Ali Hamzah bin Asmali berusia 36 tahun memegang ijazah sarjana muda sastra dari Universiti Brunei Darussalam dan pada masa ini berkhidmat di syarikat insurans. Tidak setuju. Sementara itu, bagi majlis pengundian dan pemilihan calon bagi jawatan Ketua Kampung Junjungan yang juga diadakan pagi tadi, berlangsung di Dewan Sekolah Rendah Junjungan. Hadir Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara, calon tunggal Awang Haji Tamam alias Haji Ahmad Shah Tamimi bin Haji Timbang. Berusia 60 tahun memegang Masters of Education dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan pada masa ini memangku jawatan Ketua Kampung Junjungan. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK memaklumkan bahawa bermula hari Isnin 26 September 2022, kaunter-kaunter perkhidmatan di bahagian dokumen perjalanan dan bahagian kad pengenalan adalah seperti berikut. Waktu kaunter perkhidmatan pendaftaran dokumen perjalanan ialah pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 7 pagi hingga 7 malam. Hari Jumaat, kaunter dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Manakala kaunter-kaunter perkhidmatan khas termasuk warga emas berumur 60 tahun ke atas akan bermula 8 pagi hingga 5 petang di tingkat 3 Ibu Pejabat JIPK. Tempat pengambilan dokumen perjalanan pula adalah di aras bawah bahagian penguatkuasaan undang-undang pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang dan hari Jumaat bermula 8 pagi hingga 11 pagi. Manakala waktu operasi bagi kaunter perkhidmatan pendaftaran dan kaunter perkhidmatan pengambilan dokumen perjalanan di pejabat-pejabat cawangan Kuala Belait, Tutong dan Temburong adalah hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.45 petang hingga 4 petang. Manakala hari Jumaat 8 pagi hingga 11 pagi. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak perlu hadir terlalu awal untuk mendapatkan nombor giliran masing-masing memandangkan kaunter perkhidmatan di bahagian dokumen perjalanan dibukakan selama 12 jam bermula esok. Manakala bahagian kad pengenalan pula, kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan akan mula dibuka pada setiap hari Jumaat di semua pejabat cawangan JIPK bermula 30 September 2022 pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Orang ramai dinasihatkan untuk melengkapkan borang permohonan dan membawa dokumen-dokumen berkaitan yang diperlukan bagi melancarkan proses pendaftaran. Semua individu yang hendak membuat permohonan adalah dikehendaki untuk menghadirkan diri semasa pengambilan nombor giliran yang diberikan. Borang-borang pendaftaran dan maklumat lanjut, layari laman sesawang dan email ke pautan seperti yang tertera. Kebersihan diri dan persekitaran amat dituntut oleh Islam, lebih-lebih lagi di tempat-tempat ibadat seperti masjid. Sehubungan itu, pagi tadi kempen kebersihan diadakan di Masjid Kampung Kapok. Kempen diungkayahkan oleh Gabungan Kelab Perkhidmatan Awam Mentiri bersama mahasiswa Universiti Brunei Darussalam dan penduduk Kampung Kapok. Kempen antara lain menumpukan pada laluan penduduk kampung yang hendak menuju ke masjid berkenaan. Ke arah mengekalkan kebersihan dan keindahan alam sekitar pagi tadi, sebuah syarikat tempatan mengadakan kempen kebersihan Pantai Jubli Perak di Kuala Belait.
150 kaki tangan kumpulan syarikat Seri Kandi menyertai kempen tersebut diketuai oleh Syekh Haji Khalid bin Syekh Haji Ahmad, pengerusi dan pengarah urusan syarikat berkenaan. Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesedaran betapa pentingnya menjaga kebersihan alam sekitar dan kesan pembuangan sampah kepada ekosistem. Satu insiden kemalangan jalan raya berlaku semalam melibatkan 2 buah kenderaan. Pasukan Polis Diraja Brunei menerima laporan tersebut pada pukul 12.42 tengah malam dan kejadian berlaku di kawasan Bukit Saih, Jalan Lumapas, daerah Brunei dan Muara. Kesemua mangsa telah dikeluarkan dari kenderaan-kenderaan terbabit dengan bantuan pasukan bomba dan penyelamat dan dikejarkan ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha bagi rawatan dan pemeriksaan lanjut. Sementara ahli paramedik mengesahkan seorang penumpang meninggal dunia di tempat kejadian. Mangsa yang terkorban adalah seorang perempuan warga negara tempatan berumur 53 tahun yang mengalami kecederaan teruk di bahagian kepala, tangan dan belakang badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Pemimpin Cakah Lakasta Brisk Walk merupakan tema aktiviti riadah anjuran Majlis Pemimpin Sekolah Brunei Darussalam yang diadakan pagi tadi. Aktiviti yang diadakan di Taman Mahkota Jubli Emas itu disertai oleh Dayang Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Acara ini juga bertujuan dapat meningkatkan kesedaran dan mempromosi gaya hidup yang sihat di kalangan pemimpin sekolah, ahli keluarga dan para jemputan melalui aktiviti sukan dan riadah. Acara Fitness for You yang dihasrat dapat meningkatkan kesedaran dan pemahaman orang awam mengenai kepentingan menjaga kesihatan diri sendiri dan masyarakat sekeliling telah menarik orang ramai yang mengunjungi Bandarku Ceria. Acara tersebut dianjurkan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Pusat Perubatan Gleneagles Jerudong Park dan HSN Fitness pagi tadi di kawasan Lapang, Dermaga Dirajah. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Acara Fitness for You juga bertujuan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan orang ramai mengenai manfaat kesihatan yang diperolehi dengan melakukan kegiatan fizikal dan mengurangkan gaya hidup sedentari. Selain itu juga ianya adalah untuk mendukung dan mengenal pasti penglibatan komuniti setempat, warga sekolah, peniaga persendirian, pusat-pusat kesihatan dan pihak yang berkepentingan dalam bidang sukan dan rekreasi untuk sama-sama mempromosikan aktiviti-aktiviti kegiatan fizikal yang boleh diterapkan sesuai dengan budaya di negara ini. Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan sukan antara fakulti 2022 di Kompleks Sukan UBD. Acara dikendalikan oleh Eksekutif Sukan dan Rekreasi di bawah Persatuan Mahasiswa dan Mahasiswi UBD. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Sukan antara fakulti itu bertujuan bagi menggalakkan mahasiswa dan mahasiswi melibatkan diri dalam pertandingan sukan yang sihat dan mempamerkan kemahiran sukan mereka. Acara akan diadakan selama sebulan sehingga 21 Oktober depan. Muhammad Azrul Haji Awang Ali muncul juara bahagian lelaki terbuka perlumbaan cabaran ketahanan 3 jam larian Bukit Silat yang berlangsung pagi tadi di Taman Riadah Bukit Silat, Kampung Katok.
Perlumbaan yang menarik minat lebih 200 peserta dibahagikan kepada 3 kategori lelaki dan 2 kategori wanita sejauh 3.6 km selama 3 jam untuk mendapatkan pusingan terbanyak. Kategori lelaki veteran pula dimenangi Sifli Ahar, manakala bagi kategori senior veteran pula diraih oleh Wahid Haji Ahad. Bahagian terbuka wanita dimenangi oleh Nurul Nazirah Othman dan Cecilia Maximon menjuarai kategori wanita veteran. Hadiah-hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Yang Dimuliakan Pendatu Pekerjaya Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Muhammad Tawih bin Abdullah. Perlumbaan cabaran larian ketahanan 3 jam Bukit Silat dianjurkan oleh kumpulan santai hikers dengan kerjasama ahli jawatan kuasa Taman Riadah Bukit Silat. Bersempena memperingati ulang tahun Masjid Omar Ali Saifuddin yang ke-64 tahun, Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Kumpulan Belia Masjid Syababus Salam Masjid Omar Ali Saifuddin pagi tadi mengadakan walkathon. Walkathon bermula dan berakhir di perkarangan Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Menyertai walkathon, Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Terdahulu acara diisikan dengan kuliah subuh. 3, 4, 5, 6. Walkathon bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kalangan ahli dan jemaah masjid serta orang awam di samping mengimarahkan masjid dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah serta membentuk individu yang sihat jasmani dan rohani sebagaimana peranan masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM pagi tadi melancarkan Shell V-Power Walk a Hunt. Aktiviti tersebut diadakan di Taman Haji Semuda Ali Saifuddin semasa aktiviti Bandar Kuchariah. Pelancarannya disempurnakan oleh Muhammad Nur Syafi bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Pengarah Urusan BSM. Acara menarik lebih 150 pasukan terdiri dari 460 peserta. Dengan lebih 20 cabaran disediakan, para peserta perlu menyelesaikan sebanyak mungkin cabaran dalam tempoh masa yang diberikan. Kluster 3 muncul juara di peringkat akhir kejohanan bola jaring sempena Hari Guru ke-32 yang diadakan petang tadi di Dewan Sekolah Menengah Pengiraan Anak Puteri Hajah Masna, Kampung Sungai Akar. Kejohanan dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Brunei Darussalam. Dalam kejohanan tersebut, Kluster 3 mengalahkan Institut Pendidikan Tinggi dengan kiraan 22-19. Sebanyak 12 pasukan menyertai kejohanan yang dibahagikan kepada 2 kumpulan yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kejohanan bertujuan memupuk perasaan muhibah di kalangan pegawai, guru dan kakitangan di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Di samping dapat membantu pihak kementerian mengenal pasti peserta yang berbakat dan berpotensi untuk diserapkan dalam pertandingan bola jaring yang akan datang. One more. Okay, thank you.